forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Morni terhadap isu rayuan Razman berhubung bayaran ganti rugi 250k kepada Lingua Eng ditolak. Kita baca detail sedikit. Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan Pesuruhanjaya Lepas Razman Zakaria membayar ganti rugi 250,000 kepada Lingua Eng berhubung hantaran Facebooknya yang dianggap memfitnah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Okey, mari kita dengar respon daripada Iswadi Morni. Dia akan kita komen macam biasa. Razman kalah saman terhadap rayuan terhadap Lim Guan Eng. Okay. Razman daripada Perak kalah sekali terhadap Lim Guan Eng. Exco Perak diperintah bayar Guan Eng 250,000 atas dakwaan larangan bertudung. Ini berita Mac 2022. Dia buat rayuan. So dalam rayuan tersebut tuan-tuan, pada hari ini dikeluarkan rayuan Razman berhubung ganti rugi bayaran 250,000 kepada Lim Guan Eng ditolak. Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan Pesuruhjaya PAS Razman Zakaria membayar ganti rugi 250,000 kepada Lim Guan Eng berhubung hantaran Facebook yang dianggap memfitnah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Panel 3 hakim terdiri daripada S. Nathan Balan, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan Datuk Dr. Chu Kan Sing menolak rayuan Razman setelah memutuskan keputusan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Arman Jik Sing kini Mahkamah Tinggi telah dibuat dengan betul bahawa penerbitan Facebook itu adalah berunsur fitnah. Mahkamah Rayuan juga memerintahkan Razman membayar kos kira-kira RM20,000. On top of 250,000 tu dia kena bayar 20,000. Hakim Nathan Balan yang menyampaikan keputusan sebulat suara mahkamah berkata catatan Facebook itu yang dibaca secara pantas atau pandangan sekali imbas oleh pembaca telah memfitnah Lim dengan mencadangkan, menuduh dan menyatakan bahawa Lim anti tudung yang dalam konteks Malaysia berunsur fitnah terhadap Lim. Kami bersetuju dengan Pesuruhjaya Kehakiman bahawa perkataan dalam caption doa moga ini tidak betul dan kalau ianya benar dalam hal tersebut tidak bertindak sebagai penawar dan tidak menghapuskan sengatan itu yang mencadangkan atau secara jelas, secara tersirat plantif iaitu Lim adalah seorang yang menggalakkan aktiviti diskriminasi dan mengabaikan sensitiviti umat Islam khususnya di Pulau Pinang. Beliau juga berkata terdapat 61 komen pembaca di hantaran Facebook itu, malah ada juga yang memberi amaran kepada Razman bahawa beliau berisiko dikenakan saman fitnah. Ada yang setuju tuan-tuan, ada yang sokong. Korang tanggunglah dosa fitnah tersebut. Hakim Nada Balan berkata mahkamah juga mendapati tiada merit berhubung hujahan Peguam Nur Azli Nordin yang mewakili Razman bahawa penerbitan hantaran itu tidak dibuktikan kerana tiada bukti bebas bahawa mana-mana pihak yang ketiga mempunyai akses kepada akaun Facebook itu. Beliau berkata setelah mempertimbangkan perkara itu dengan teliti dan mengambil kira penghujahan bertulis yang komprehensif serta penjelasan lisan, mahkamah mendapati tiada kesilapan yang boleh dirayu untuk mewajarkan sebarang campur tangan perayu dalam kes ini. Lim menyaman Razman berhubung satu hantaran Facebook yang mendakwa Lim menyokong penuh larangan pengambilan pekerja hotel memakai tudung dengan ia turut disokong oleh Kerajaan Pulau Pinang. Dalam kenyataan tuntutannya, Lim berkata perkataan digunakan dalam hantaran Razman adalah daripada sumber yang tidak sahih dan bertujuan mencemarkan nama dan reputasinya serta menggambarkan seolah-olah beliau seorang pemimpin yang tidak menghormati Islam dan budaya Melayu. Pada 14 Mac, Mahkamah Tinggi membenarkan tuntutan Lim dan memerintahkan Razman membayar 150,000 sebagai ganti rugi am dan 100,000 sebagai ganti rugi teruk. So maksudnya 250,000 campur 20,000, 270,000 fitnah. Okey. Tuan-tuan. Fitnah ni dah jadi kompas Fitnah, maki hamun, kutuk fizikal orang dah jadi permainan mereka. Dia ingat dengan buat macam tu kita koyak lah. Dengan fitnah itu kita koyak lah. #VPN tuan-tuan. Inilah virus yang kita namakan sebagai VPN. Virus Perikatan Nasional. Mereka tak ada hujah lawan kerajaan sekarang ni. Dia tak ada hujah daripada segi fakta, tak ada hujah daripada segi kerajaan ini korup ataupun songlap ataupun menyalahguna kuasa atau tak bagus dan sebagainya. Kerajaan ini berusaha dah 100% dah cuba. Terbaik mereka lakukan. Sebaik mungkin setakat mereka boleh lakukan.
Dia tak boleh nak guna hujah tersebut. Sebaliknya dia guna hujah apa? Dia guna fitnah. Ini yang kita namakan sebagai virus Perikatan Nasional. VPN, tuan-tuan. Hashtag VPN, come on. Boleh, hashtag VPN. Tulis. Hashtag VPN. Saya nak hashtag VPN ni. Sentiasa bermain. Hashtag virus Perikatan Nasional VPN. Kalau tuan-tuan masuk dalam live geng-geng diorang ni, tolong tulis itu VPN. Floodkan dengan VPN. Kita nak VPN ni tuan-tuan terus lekat bahawa mereka itulah virus. Seperti mana titah Sultan Johor yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong negara insya-Allah tahun hadapan, mereka lah virus yang merosakkan. Walaupun Agong tak sebutlah, PAS kan. Tapi kita tahulah bahawa virus itu, bukan Agong, Sultan Johor tak sebutlah PAS. Tapi siapakah virus yang memecah belahkan umat Islam? Tuan-tuan, pecah belah umat Islam dan orang Melayu ni bukan sebab banyak parti politik. Parti politik banyak tu biasa keadilan dengan amanah. Banyak je orang Melayu. DAP pun ada orang Melayu. UMNO sekarang ni berbeza parti dengan kita. Tetapi kita boleh faham yang mana kita berbeza. Kita boleh faham yang mana kita sama. VPN, tuan-tuan. Tapi mereka ini, dia gunakan fitnah. Dia gunakan hukum halal haram. Dia gunakan kafir mengkafir. Untuk apa, tuan-tuan? Supaya orang Islam dan orang Islam, orang Melayu dan orang Melayu saling membenci. Tuan-tuan, nak sokong kerana rasa PAS itu lebih baik memerintah daripada PH, kita tak ada isu. Kamu nak menyangka di Kelantan itu PAS kalau memerintah maka akan maju Kelantan walaupun hanyalah 1.5% GDP datang dari Kelantan, pun tak ada masalah. Itu tak ada isu. Tapi kalau kamu mengundi PAS kerana kamu rasa mengundi Pakatan Harapan itu haram, bermakna kamu telah mengharamkan, mensyirikkan diri kamu kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum itu adalah syirik. Kalau kamu mengundi PAS kerana yakin dia lebih baik daripada PH, itu tak ada isu. Tetapi kalau kamu mengundi PAS kerana kamu rasa itu wajib dan mengundi PH itu adalah haram, mengundi UMNO itu adalah haram, sebenarnya kamu telah meletakkan hukum syirik ke atas diri kamu sendiri. Tak percaya ke atas saya? Tanya ulama. Jangan percaya ke atas saya, kita tanya ulama. Apakah hukum mengharamkan ke atas diri kita benda yang halal? Pergi tanya. Apakah hukum menghalalkan benda yang haram di atas diri kita dan mengharamkan benda yang halal ke atas diri kita? Apa hukum dua ni? Tuan-tuan pergi tanya. Hashtag VPN. So, dia guna hujah ini. Kalau nak berhujah tuan-tuan dengan saya, sebab tu dulu saya pernah dalam TikTok naik. Naik. PAS semenyih naik. Saya naik, tak berani dia berhujah dengan saya. Sebab dia tahu, fakta dia akan ke laut. Fakta VPN ni, virus Perikatan Nasional ni akan ke laut. Fakta yang kita bawa, dia takkan boleh nak nafikan. Dia nak banding dengan apa? Negeri mana yang dibandingkan? Negeri Pakatan Harapan. Dia nak bandingkan negeri PAS. Negeri mana yang dia boleh bandingkan? Kedah nak banding dengan Pulau Pinang. Kelantan nak banding dengan Selangor. Terengganu nak banding dengan Negeri Sembilan. Tuan-tuan nak bandingkan apa? Negeri mana PAS yang boleh bangga, yang PAS boleh banggakan, yang dia perintah selama puluhan tahun, yang dia boleh banggakan? Negeri mana? Saya tanya, tuan-tuan. Tapi disebabkan mereka tak boleh dibandingkan, dia tak boleh bawa hujah. Dia tak boleh bawa hujah daripada konsep kita lebih baik daripada segi pemerintahan kerana ini, kerana itu, kerana ini, kerana kita bagi. Dia tak boleh bawa hujah tu. So apa dia buat? Dia fitnah. Bila kerajaan negeri Selangor bagi insurans percuma, tuan-tuan, 6 juta penduduk daripada 30 hari kepada umur 60 tahun ke 80 tahun dapat insurans percuma. Dia mainkan isu apa? Breach of trust. Breach, apa orang kata? PDPA, Personal Data Protection Act. Data telah di-breach dan sebagainya. Dia main isu itu. Dia main isu itu. Sehingga rakyat takut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang Selangor, atas 18 tahun, asal saja IC Selangor, walaupun tak tinggal di Selangor, download WavePay, WAVPAY, WavePay, download. WavePay, dekat situ register. Tuan-tuan boleh dapat insurans percuma. Setakat ini daripada 6 juta, 100,000 je download. Baru 100,000 yang guna data tu. Tuan-tuan, insurans percuma mana negeri bagi? Insurans tu percuma. Pun kamu tak nak. Allah. Kalau tak nak, tak apalah. Biar kami di Sarawak ni nak, tuan-tuan. Kami nak insurans tu. Kalau kamu tak nak, tak apa. Data Protection Act is, kamu guna main TikTok, main Facebook, kamu ingat data kamu selamat ke? Beli Shopee, data tu selamat ke? Kan?
Kalau kita nak cerita lah, panjang lah kalau kita nak bahas bab tu. Tak dia nak bandingkan dengan apa? Negeri PAS, dia nak lawan siapa tuan-tuan? Negeri mana negeri PAS yang maju? Saya nak tanya ni. Negeri PAS mana yang maju? Iran. #VPN. So dia tak boleh nak berlawan hujah dengan kita. So apa yang dia buat? Dia fitnah. Itu kaedah dia. Dia fitnah. Dia guna pelbagai cara. Dia guna pelbagai persepsi untuk nak burukkan kita. So bila Zahid Hamidi dibebaskan semalam, dia kata inilah campur tangan Perdana Menteri, dia kata. Again, dia guna fitnah ni. Campur tangan Perdana Menteri. Bagaimana Zahid boleh dibebaskan? Campur tangan Perdana Menteri. Saya kata 3 orang dah, orang atuk dah kemukakan. Muda, Syed Saddiq, Latifah Koya, Ambiga. Saya kata seorang lagi Maria Chin. Betul, tiba-tiba Maria Chin keluar. Kenyataan lepas saya habis live tu. Tuan-tuan, kalau itu campur tangan daripada Perdana Menteri, saya nak tanya, adakah pembebasan Musa Aman itu campur tangan daripada Perdana Menteri pada waktu itu? Sebab AGC, Peguam Negara yang sama pada Musa Aman, yang ada pada zaman Zahid dibebaskan. So kalau Muhyiddin kata itu campur tangan, adakah dia bercakap melalui pengalaman dia? Musa Aman dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah pengumpulan wang haram. Bekas Perdana Menteri Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah dan pengumpulan wang haram berkaitan konsensi balak. Dibebaskan. 46 kes. So kalau dia kata itu campur tangan Perdana Menteri, maka adakah Muhyiddin bercakap melalui pengalaman? Adakah Muhyiddin bercakap yang dia pernah bagi arahan bebaskan Musa Aman dahulu? Kedua, kalau itu campur tangan Perdana Menteri, kenapa Perdana Menteri tak campur tangan sewaktu membebaskan dia? So kalau orang PN bangkitkan isu pembebasan, tanya dia soalan ni. 2 soalan ini. So maksudnya kamu setujulah Musa Aman dulu dibebaskan atas campur tangan Muhyiddin Yassin. Dan kalau campur tangan Anwar ada campur tangan, kenapa Anwar tak campur tangan supaya Muhyiddin Yassin tidak dibebaskan? Teruskan kes tersebut. Kenapa? Ni, saya semalam saya bawa live tu secara penuh tuan-tuan. Saya bawa secara penuh, saya bawa secara daripada sudut undang-undang dia. Saya cakap lepas dan bebas bla bla bla, saya bawa, saya rumuskan. Saya bawa cerita tersebut. Saya kisahkan, saya kabarkan, saya bagi tahu. You know, all that saya buat. Untuk tujuan apa? Supaya tuan-tuan boleh ambil video-video tersebut, jadikan satu video. Okay? Ada orang kata, tapi dia dah prima facie tu. Nak tahu prima facie, tanya Syed Saddiq. Syed Saddiq kata, prima facie baru, belum bersalah lagi. Syed Saddiq sendiri cakap, sebab sekarang Syed Saddiq pun prima facie. Betul lah tu. Maka pendakwa raya boleh menghentikan proceeding di peringkat mana-mana. Sama ada prosecutor stage atau defense stage. Selagi mana hukum tidak dijatuhkan. Once hukum telah dijatuhkan, yang tu tak ada kuasa dah. Yang tu prosecutor tak ada kuasa. AGC tak ada kuasa. So, baik hentikan sebelum hukum dijatuhkan. Kerana apa, Sebab dia akan mengarah kepada tidak bersalah. Kalaulah campur tangan, Peguam Negara nampak. Peguam Negara nampak. Ini kalau ikutkan tak bersalah ni. Terus je lah. Terus je lah, nanti tak bersalah lah. Kenapa? Kak, tuan-tuan, bukti-bukti tersebut akan mengarah Zahid tidak bersalah. Kalau nampak tidak bersalah, baik teruskan. Tidak bersalah. Betul tak? Tapi kenapa dihentikan? Sebab dia kata ada bukti-bukti baru. Ada dakwaan-dakwaan baru. Representasi bahawa ada campur tangan Mahathir dalam mengugut untuk nak membubarkan UMNO itu real. Tuan-tuan, ni saya nak cerita pengundi-pengundi di Pulai, pengundi-pengundi di Simpang Jeram. Terutama orang UMNO. Ambil bahagian ni. Orang UMNO. Ni ambil bahagian ni jadikan TikTok. Saya nak bagi tahu kepada pengundi-pengundi UMNO yang menyokong UMNO, yang akan mengundi, yang tengah berfikir ni, nak undi ke tidak amanah ni. Nak undi ke tidak amanah. Nak undi ke tidak amanah ni. Korang ingat satu perkara je. Bersatu dan PAS telah berusaha sekian lama untuk nak menjatuhkan dan menguburkan UMNO. Kalau kamu bagi undi kepada Perikatan Nasional, kamu tak turun mengundi satu hal. Kamu turun mengundi, kamu bagi undi kepada Perikatan Nasional,
sebenarnya kamu telah mengikis satu kubur untuk UMNO dikuburkan oleh Bersatu. Dan kamu telah membenarkan UMNO, parti kesayangan kamu itu, dikuburkan oleh Perikatan Nasional. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sedikit lagi dekat Malaysia Kini ni. Panel 3 hakim terdiri daripada S. Nata, Datuk Muhammad Nazlan dan Datuk Cho Rayuan Razman selepas memutuskan keputusan Pesuruhanjaya Mahkamah Tinggi Amjit Singh telah dibuat dengan betul bahawa penerbitan Facebook itu adalah berunsur fitnah. Mahkamah Rayuan juga memerintahkan Razman membayar kos RM20,000. Hakim Nata Balan yang menyampaikan keputusan bulat suara mahkamah berkata catatan Facebook itu yang dibaca secara pantas atau pandangan sekali imbas oleh pembaca telah memfitnah Lim dengan mencadangkan menuduh atau menyatakan bahawa Lim anti tudung. Okey, tuan-tuan, mari terus menyokong kajian Paudan dan PMA. Assalamualaikum.